Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana suara clear ke tidak? Ikram, Imran, Syafiqah Yusuf, Izma Amir, Ahlan wa sahlan marhabikum. Muhammad Amin Farhan. Macam mana suara? Macam mana siaran di tempat masing-masing? Clear ke tidak? Azizan, Ahlan bika. Yang masuk tu agak bagi respon agak bagi respon dalam waktu yang sama. Kalau boleh share-sharekanlah. Kalau boleh share-sharekanlah. Nur Fatihah, suara jelas Ustaz, alhamdulillah. Izma jelas tuan guru, saya bukan tuan guru, saya ustaz je, panggil ustaz je. Okey, Muhammad Amin Farhan, waalaikumsalam, jelas Ustaz, alhamdulillah. Di mana ni? Izma ada di mana? Muhammad Amin Farhan ni ada di mana? Okey, kalau ada ruang untuk sharekanlah, sharekanlah supaya kuliah kita ini manfaat dia menjadi semakin luas. Suara video clear, alhamdulillah azizan. Fatahallahu alaika. Mana yang boleh share tu share. Kita tunggu dulu sekejap, dalam beberapa minit lagi. Tunggu, takut ada kawan-kawan kita yang nak masuk. Kalau kita start awal-awal, dia tinggal pula lagi. KLIA Ustaz, Masya Allah. Maaf mendengar sambil bekerja, tak ada masalah. Boleh pahala insya-Allah. Sambil bekerja pun tak ada masalah. Abi Jabbar, Assalamualaikum, alhamdulillah. Jelas suara Ustaz, alhamdulillah. Baik. Kita tunggu sikit lagi. Dalam seminit dua lagi. Seminit dua. Yang dah yang dah masuk tu, tolong sharekanlah. Tolong sharekanlah. Ad-dal 'alal khair kafa'ilihi, orang yang menunjuk kepada kebaikan itu dia dapat pahala seperti mana orang yang buat kebaikan. Okey, zaman ni zaman share ni, zaman ni kita share lah. Muhammad Amin Farhan, Abi Jabbar is watching. Ahlan bika. Okey, 4:52 dah kita. Okey, kita mulalah. Kita mula majlis kita dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم الأنبياء والمرسلين. رب يسر ولا تعسر. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi yassir wa la tu'assir. Fa inna taysir al-asir alayka yasir. Amma ba'd. Nawayna at-ta'alluma wa at-ta'lim wa at-tadhakkur wa at-tazkir wa an-naf'a wa al-intifa' wa al-ifadata wa al-istifadah wal hath 'ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa ad-du'a ila al-huda wa ad-dalalata 'ala al-khair ibtigha' wajhillah mardati wa sabi subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Semua sekali, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini sekali lagi kita diberi kesempatan untuk bersama-sama dalam majlis ilmu
majlis pembacaan kitab Al-Aqaid Ad-Durriyah Syarah Matan As-Sanusiyah yang disusun oleh Al-Ustazul Kamil Muhammad Al-Hashimi rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi wa bi'ulumi masyayikhina amin ya rabbal alamin. Syarah kepada Matan As-Sanusiyah yang disusun oleh Imam As-Sanusi, oleh Imam Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi alaihi rahmatullah. Salah seorang tokoh yang hebat yang hidup, seorang tokoh yang hebat yang hidup pada kurun ke-9 Hijrah. Seorang tokoh yang berjasa yang hidup pada kurun ke-9 Hijrah, yang secara tepatnya beliau meninggal pada tahun 895 Hijrah. 895 Hijrah. Imam As-Sanusi. Jadi okeylah, selamat datanglah kepada yang baru masuk. Yang baru masuk selamat datang. Fazrul Hakim. Dia mana lagi yang baru masuk tu? Okey. Sekarang kita dah sampai kepada halaman yang ke-30. 30 berapa dah? Halaman yang ke-30. Mana bukan 30 dah, rasa 40 lebih dah Halaman yang ke-44 Halaman yang ke-44. Kalau naskah ni, naskah Al-Aqaid Ad-Durriyah ni, naskah Arab ni, halaman yang ke-44. Perenggang yang kedua. Perenggang yang kedua. Bukan. Kat mana? Betul lah tak? Betul lah tak? Perenggang yang kedua. Wa awwalu sifatil ma'ani as-sab'i al-qudratu. Okey, situ. Kalau dalam apa? Kalau dalam terjemahan kalau terjemahan pula ni, terjemahan Al-Aqaid Ad-Durriyah ni dalam Anwar Al-Bahiyah, halaman yang ke-65. Dekat Qudrah. Perenggang yang kedua tu Qudrah, sifat yang pertama daripada sifat ma'ani. Okey, boleh jumpa belakang dah. Hari ni kita buat awal sikit, kita masuk awal sikit sebab learning asalnya awal. Jadi sebelum pada ni kita masuk pukul 5. Ni saya rasa lepas pada ni kita kena masuk pukul 4.45 pun boleh dah. 4.45 pun boleh masuk dah. Kita masuk dulu sekejap, mungkin 4.50 tu kita akan mula kuliah insya-Allah. Okey, jadi kita masih lagi perbincangan tentang sifat ma'ani. Belum pada tu sifat nafsiyah ada satu je. Yang berikutnya sifat salbiyah ada 5. Itu semuanya akidah tu. Kita yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tu wajib ada. Itu akidah tu. Kita yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala wajib sedia. Itu akidah. Yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tu wajib kekal. Itu akidah. Maknanya kalau ada orang pertikai Allah tak kekal, dia kata jadi kafir, azanallah. Sebab akidah ni sabit dengan dalil-dalil yang bersifat qat'i. Al-Quran sabit dengan Al-Quran, sabit dengan Al-Ijma'. Makna sabit dengan dalil yang qat'i. Makna kalau kita ingkar, makna kita ingkar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila ingkar baginda Nabi, maka jadi kafirlah seseorang itu. Kalau yang zanni, dalil yang zanni, contohnya hadis ahad, hadis sahih. Seseorang yang ingkar kepada hadis sahih, itu tak jadi kafir mengikut pandangan jumhur ahli sunnah wal jamaah. Sebab dia masih ada ruang untuk dia kata, saya bukan ingkar Nabi, tapi saya ingkar kepada perawi. Maknanya kalau kita ingkar kepada perawi, dia tak jadi kafir. Dia tak jadi kafir. Tapi orang panggil orang yang bodoh lah. Sebab orang yang dipercayai pun dia tak percaya. Dah nak percaya kepada siapa lagi? Yang keduanya dalam konteks agama, jadi orang yang fasik lah. Kalau orang yang tidak berpegang dengan hadis yang sahih, yang menepati dengan hadis-hadis yang lain, dengan makna yang menepati dengan syariat Islam sebagai contohnya, yang tidak bercanggah dengan syariat Islam, yang mana dapat difahami dengan kefahaman yang betul, tiba-tiba diingkari, yang boleh bawa kepada fasik, boleh bawa kepada fasik. Baik. Wa awwalu sifatil ma'ani as-sab'i al-qudratu. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bi 'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum pada ni kita dah bincang bahawa sifat ma'ani ini ada dua kategori.
Satu kategori yang berta'alluq, ada ta'alluq dengan makna ada kaitan dengan yang lain. Dan yang tidak berta'alluq dengan makna tidak ada kaitan dengan yang lain. Yang tidak ada kaitan dengan yang lain satu je, iaitu sifat al-hayah. Allah Subhanahu Wa Taala itu hidup dengan adanya sifat hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar tu je, dah hidup, tak ada kait dengan apa-apa. Lain dengan kudrat kuasa apa? Kuasa mengadakan. Ada benda yang diadakan, ada benda yang diteradakan. Iradat maknanya berkehendak menentu. Ada sesuatu yang ditentukan, makna ada kait dengan sesuatu. Ilmu tahu, ada benda yang diketahui, makna kait dengan benda yang diketahui. Lihat, ada benda yang dilihat, kait dengan benda yang dilihat. Dengar, ada benda yang didengar, kait dengan benda yang didengar. Kalam, memberitahu, ada benda yang dia bagi tahu. Maka ada kaitan dia, ada sesuatu yang berkait dengan dia. Itu orang panggil sifat yang ada ta'alluq. Faham? Sifat ada ta'alluq dengan sifat yang tidak ada ta'alluq. Okey. Jadi sifat yang berta'alluq hanyalah sifat ma'ani. Yang 7 itu 6 saja. Satunya hayah, tidak berta'alluq. Wa awwalu sifatil ma'ani as-sab'i al-qudratu. Dan permulaan sifat ma'ani yang 7. Permulaan dari segi sebutan kita ni, ada pun fi nafsil amri, dia tak ada mula, tak ada akhir. Tak ada yang pertama, tak ada yang kedua. Ini fi nafsil amri sebab kita tak boleh sebut melainkan dengan cara ada awal ada akhir. Jadi kita kena sebut yang pertamanya kudrat. Wa hiya fil lughah kudrat. Kudrat kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu kita kata kuasa. Ataupun setengah daripada ulama' Fatani dia terjemah dengan pekuasa. Tak kira lah sama ada kuasa ke ataupun pekuasa ke, makna yang kita nak adalah sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala boleh mengadakan dan meniadakan kerana adanya sifat itu. Guana keberadaan sifat itu pada zat Allah dengan cara menumpang ke, dengan cara tepek ke, dengan cara meresak ke, Allahu a'lam, serah kepada Allah. Allah dah cerita. Yang penting kita isbatkan apa yang diisbatkan oleh Allah. Apa dia? Ada sifat kudrat itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar tu je. Wa hiya fil lughah al-qudrah, dari segi bahasa makna dia al-quwwah wal istita'ah. Makna dia kekuatan. Istita'ah kemampuan. Kekuatan dan mampu. Kuat untuk nak buat ataupun kuat untuk nak tidak buat. Dia tidak tergagah. Kuat untuk nak, mampu untuk buat, mampu untuk tak buat. Itu orang panggil al-qudrah. Guana rupa dia memanglah tak ada rupa, sebab dia bukan jenis berjasad kudrat ni, jenis sifat, tak ada rupa. Dah guana kudrat Allah, Allahu a'lam, serah kepada Allah. Kudrat kita walaupun tak ada rupa, tetapi dia ada awal, ada akhir, ada awal, ada akhir, ada perlu kepada yang lain, ada persamaan dengan yang lain. Maka kudrat Allah tidak begitu. Dah guana Allahu a'lam, serah kepada Allah. Jadi sebenarnya belajar sifat 20 ni menyebabkan otak kita jadi rengang sebenarnya tentang Tuhan. Tapi kalau salah, kalau silap kita tangani dia, itu dia jadi berat tu. Jadi berat. Ruhaizan Al-Basuti, Ustaz Ruhaizan, ahlan wa sahlan marhabikum. Ustaz Abdul Rahman Muti'i Saleh, fatahallahu alaika, ahlan wa sahlan marhabikum. Latifah Ramli, ahlan. Mana-mana yang masuk ni kalau boleh share, tolong sharekan dulu. Kalau boleh share, tolong share. Nur Afikah Alam, ahlan wa sahlan. Abdul Aziz, ahlan wa sahlan. Okey, mana yang boleh share, share dulu, biar orang kata manfaat dia menjadi semakin luas. Share tak payah mana, tekan butang share je tu, boleh pahala macam kita ngajar orang duduk. Niat untuk nak laksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, untuk nak sebarluaskan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Wa fil istilah, dan pada istilah ulama-ulama akidah lah. Bila ulama akidah sebut kudrat Allah Subhanahu Wa Taala, sedia dia kata contohnya. Apa maksud kudrat situ? Sifatun wujudiyah, iaitu sifat hak jenis ada, bukan jenis yang hanya difahami sahaja. Tak. Kalau sebelum pada ni, kalau wujud, wujud jenis ahwal. Kalau sifat salbiyah sebelum ni jenis umurul i'tibariyah, sesuatu yang kita iktibar sahaja. Dia tidak berada di luar mata kepala,
tapi kita faham saja. Makna dalam istilah setengah ulama kita, dia kata sesuatu yang ada dalam akal kita saja, yang tak terbit di luar mata ke kepala. Maknanya benda yang kita faham. Kalau dua yang luruh, yang adanya, yang wujudinya dua yang tu. Luruh tu kita faham ni. Pergerakan dua yang daripada atas ke bawah yang berakhir dengan bunyi berdebong. Tu orang panggil luruh. Nak cari luruh pas cerah tak jumpa. Kalau cari juga memang sah orang tu orang gila. Bukan orang yang berakal. Okey. Sifat yang wujudiyah, sifat yang jenis ada. Azaliyah, azali dengan makna yang tak kait dengan masa. Tidak ada awal, automatik tidak ada akhir. Tak kait dengan masa, azali. Qaimah yang ada. Tadi sifat hak jenis ada, kemudian dia ada. Tu orang panggil qaimah. Bizatihi, pada zatnya, pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan duduk datangkan kaifiat, nafikan kaifiat daripada Allah. Jangan buat bijak dalam perkara ketuhanan. Mana Tuhan kata ada, ya kita kata ada. Cukup. Jangan nak tambah lah. Seperti mana adanya warna hitam pada iPad, adanya busuk pada kentut, pada udara. Tak payah jawab memandang, tak payah buat bijak. Tuhan kata ada. Dah ada guana, Allahu'alam. Tak ada guana-guana, serah kepada Allah. Bukti ada dia, adanya alam semesta ini, menunjukkan dia tu maha berkuasa. Dia maha berkuasa, menunjukkan ada sifatku kuasa pada dia. Titik sekadar tu je. Jangan pergi jauh. Okey, yata'atta biha, yang terhasillah dengannya. Yata'atta biha ayahsulu biha, yang terhasillah dengannya, dengan keberadaan sifat kudrat itu. Terhasil apa? Ijadu kulli mungkin, mengadakan setiap mungkin. Mana mungkin yang ada ini menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan kuasa, menunjukkan ada sifat kuasa tu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wa idamihi, dan mengidamkan. Idam ni lawan kepada ijad, mengadakan mungkin dan mengidamkan mungkin. Mengadakan mungkin, walaupun ada perbincangan di kalangan para ulama, Allah mengada atau Allah meniada ataupun tidak meniada, itu bab lain. Tapi nak kabarnya ada berlaku perubahan pada mungkin itu. Ini orang panggil ta'alluq kepada kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Ala wafaqil iradah, mengikut iradat Allah Subhanahu Wa Taala. Ala wafaq ni kita kata menepati. Makna sehung pun tak lari daripada kehendak Allah. Apa yang telah ditentukan oleh Allah. Tuhan tentu benda ni berlaku, waktu bergiang-giang, hari bergiang-giang, tempat bergiang-giang, rupanya bergiang-giang, ukuran bergiang-giang. Berlakulah yang bergiang-giang dengan diadakan oleh Allah, satu pun tak lari. Itu makna ala wafqi ataupun ala wafaqi al-iradah. Menepati sepenuhnya dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak A, Tuhan akan buat A dan akan jadi A. Allah nak B, Tuhan akan buat B dan akan jadi B. Tak lari walaupun sehung daripada apa yang ditentukan oleh dia. Itu yang dimaksudkan dengan sifat kudrat. Jangan lebih daripada itu. Makna kalau kita tengok, yelah kita faham, tapi boleh kita nak bayang-bayang dah hakikat dia, tak mungkin sama sekali. Jangan buat pandai-pandai kita nak kata dia menumpang pada zat Allah, dia bertepek pada zat Allah, dia berada di permukaan zat Allah, dia meresap dalam zat Allah. Jangan buat bijak gitu. Itu semuanya berpunca daripada kefahaman bahawa kita menyangka Tuhan tu macam kita, jenis jisim juga. Nafikan jisim daripada Allah. Bila sebut zat Allah, zat yang tak boleh kita nak fikir, walaupun boleh kita yakin ianya ada. Begitu juga sifat-sifat Allah, sifat yang tak boleh kita nak fikir, walaupun kita yakin ianya ada. Ada tetap ada. Ada pada zat Allah, tetap ada pada zat Allah. Dah guana, Allahu'alam, serah kepada Allah. Jangan cakap lebih daripada itu. Baik. Itu sifat yang pertama, namanya sifat qudrah, namanya kuasa ataupun berkuasa. Okey. Asani, yang kedua, minha, daripadanya, daripada sifat ma'ani itu, al-iradatu, iaitulah sifat iradah. Wahia al-masyiah, bermakna wahid. Iradah dengan masyiah, serupa je. Masya'allahu kan, apa yang Tuhan nak akan berlaku. Ma'aradallahu kan, apa yang Tuhan nak. Dalam bahasa Melayu kita panggil nak. Nak ni ada dua. Satu nak bila kita tentukan, satu nak yang merujuk kepada sifat. Nak yang merujuk kepada sifat itulah yang dimaksudkan dengan iradah. Bila uridu, uridu kena kepada ta'alluq selalu dah.
Bila uridu kena kepada ta'alluq. Ini benda yang kita, ini antara sebab kenapa baba bakurah dia menambah perkataan apa pada kalau kehendak dia tambah perkataan apa jadi perkehendak. Kalau kuasa tambah perkataan apa jadi perkuasa. Tujuan dia untuk nak beza antara sifat dengan ta'alluq bagi sifat. Mungkin orang kata istilah itu diperlukan oleh orang-orang Fatani. Orang-orang Fatani mungkin cara percakapan orang Fatani begitu. Dan kita orang Malaysia ni, kalau kita rasa jelas dengan tambah apa, tambahlah. Kalau kita rasa berpada dah dengan tak tambah, tak payah tambah. Makna tambah dengan tak tambah ni sebenarnya bukan isu. Pada dia tambah tu untuk memberi kefahaman yang jelas supaya kita tak salah. Dah kalau kita tak salah dah, tak apa tambah tu, tak payah tambah. Bukan makna dia mewajibkan kita tambah benda tu, tidak. Janganlah pula bila kita tengok kitab-kitab yang tidak ada tambah apa tu, terus kita kata oh, ini salah, ini tak betul, ini tak boleh gitu. Jangan ta'assub. Benda yang ulama buat tu ada kepentingan, ada kebaikan untuk kita. Tapi janganlah kita ta'assub, jangan ta'assub. Okey. Bimakna wahiyah fil lughah mutlaqul qasdi, dan dia sifat iradah tu dari segi bahasa bila kita kata iradah ish makna al-iradah lughawiyan, ish makna mutlaqul qasdi, semata-mata nak makan nasi, nak pergi jalan, nak tengok TV, nak tu orang panggil iradah. Yang kalau kita nak sebut perkataan dia, kita kata uridu an akula, uridu an ashraba. Makna kita tidak akan uridu melainkan ada sifat kehendak pada kita, yang namanya iradah. Uridu tu kena kepada ta'alluq. Jadi iradah ada dua. Satu iradah dengan makna sifat, satu iradah dengan makna ta'alluq bagi sifat. Ini kita kena beza ni. Makna kalau kita boleh beza dah gitu, tak perlu tambah apa pun tak apa. Wa fil istilah, dan pada istilah ulama tasawuf pula, sifatun wujudiyah, sifat yang jenis ada juga. Maksud jenis ada ni, kalau Tuhan buka hijab boleh kita tengok. Orang kata kullu mawjud yasihu an yura. Yang kita tengok apa? Bukan kita nampak ada sifat iradat Allah, kemudian ada zat Allah, jadi bilang tu iradat. Bukan gitu maksud dia. Kita nampak sebagaimana dia lah. Allah tidak berbilang, maka kita nampak tak bilang. Nak kabarnya bahawa iradat tu sifat jenis ada, dengan makna kalau Tuhan bagi kekuatan kepada kita untuk nak nampak, maka kita boleh nampak. Tu je, jangan lebih daripada tu. Bila lebih tu jadi jeng tu, Kita berbincang tentang Tuhan, kita kena berhati-hati. Sebab kesilapan dalam perkara yang melibatkan ketuhanan, kesilapan dia cukup bahaya. Silap-silap gaya, paling-paling kurang dia akan membuahkan pemikiran yang bid'ah. Macam ada orang kata lah ni. Dia mentahikkan Dr. Mak Sa'id Ramadan Al-Buti. Dia kata mana? Dia kata Imam Al-Buti kata Allah Subhanahu Wa Taala itu menghendaki sesuatu, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah menentukan sesuatu. Astagfirullah. Ini kata-kata yang mungkar. Dia tak faham kata-kata ulama. Dia baca sebuah kitab, kemudian duduk jaja hak tu, duduk jaja situ, jaja sini. Kemudian dia serang orang. Dia anggap orang lah pula salah. Fahaman kebiasaan yang dipegang oleh ulama ini fahaman Jabariyah. Dia tak faham kata-kata orang. Ini orang panggil sikap yang dibawa oleh sesetengah orang yang orang panggil orang yang Salafi Wahabi. Dia tak faham kata-kata orang. Jadi ada juga dah sekarang ni kita nampak orang yang mengaku Al-Asy'ariyah ambil sikap yang sama. Dia tak faham kata-kata orang. Dia duduk sibuk nak serang orang je. Kemudian dia ambil satu dua patah perkataan ulama Asy'ariyah, hidup jajalah hak tu untuk nak menidakkan pandangan orang-orang lain. Yang mana dia salah faham daripada awal dah kata-kata Dr. Mak Sa'id Ramadan Al-Buti. Sedangkan Dr. Mak Sa'id Ramadan Al-Buti dia kata la 'ala ta'yin, makna dia laisa 'alal qasri wal jabri. Bukan makna Tuhan paksa kita. Itu makna, bukan dengan makna atas jalan tentu, bukan dengan makna Tuhan paksa kita untuk buat benda tu. Bahkan kita diberi kebebasan untuk memilih. Dalam waktu yang sama, apa yang kita pilih dan apa yang kita buat itu sebenarnya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni nak kritik ni.
Orang kata nak faham kata-kata Dr. Mat Said Ramadan Buti pun bermasalah dah. Tapi ada hati nak kritik kata-kata Imam Muhyiddin Ibn Arabi, Syekh Abdul Karim Al-Jili. Jadi orang-orang macam ni, orang-orang yang tertipu dengan diri dia sendiri. Azanallah. Ia mengeruhkan suasana. Sehingga berlaku orang kata konflik antara Al-Asy'ariyah, antara asatizah yang pegang dengan orang kata fahaman Al-Asy'ariyah. Ini macam orang kata apa? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kemaafan kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala bagi kewarasan berfikir kepada kita, sehingga kita nampak sesuatu yang betul itu betul dan sesuatu yang salah itu salah. Wal qudrah. Dia kata sifatun wujudiyah, sifat yang jenis ada juga, azaliyah, yang azali. Azali ish makna azali dengan makna yang tak kait dengan masa. Azalinya tak kait dengan masa. Itu makna azali. Kalau dalam istilah akidah ni disebut lam tazal. Guna lam yazal. Lam yazal itu sebelum adanya makhluk Allah. Maknanya tak kait dengan masa. Jangan ditanya bila, sebab dia tak kait dengan masa. Kemudian ada satu lagi istilah la yazalu. La yazalu ay ba'da, setelah adanya masa. Maknanya setelah Allah Subhanahu Wa Taala mencipta makhluk. Orang yang masih belum ada tu fi ma la yazal. Kalau pada azali lam yazal. Maknanya daripada azali lagi dah. Okey. Mana dia kata qaimatun bi zatihi, yang ada pada zat Allah. Tukhassisul mumkin, yang fungsi dia kita kata tukhassisu, menentukan kepada sesuatu mumkin. Bi ba'di ma yajuzu alaihi, dengan sesuatu yang harus padanya pada mungkin itu. Apa? Dia menentukan ada ataupun tidak adanya mungkin itu. Dia menentukan pertamanya ada ataupun tidak ada. Maknanya ada ataupun tidak adanya sesuatu mungkin itu ditentukan oleh Allah. Bukan mungkin itu sendiri yang menentukan dia. Kemudian itu yang pertama. Yang keduanya sifat mungkin. Ini antara benda-benda yang harus bagi mungkin. Orang panggil 6 perkara yang al-mutaqabilat. 6 perkara yang saling berlawanan. Al-mumkinat al-mutaqabilat. Wujuduhu wal adam. Ada disebut al-mumkinat al-mutaqabilat tu. Pertamanya wujud dia. Ada dia, tak ada dia. Kemudian masa dia, bila dia ada. Dia ada tu bila. Saya ada zaman sekarang. Tak ada di zaman hantuah. Siapa yang tentu ada saya zaman sekarang? Allah Subhanahu Wa Taala. Aini khairun nisa ahlan wa salam marhabiki. Apa nama kitab? Kitabnya nama At-Ta'liqat As-Saniyah 'ala al-Aqaid Ad-Durriyah Syarah Matan As-Sanusiyah. Ni kitab ni. Yang ditahqiq oleh Ustaz Mahdi bin Muhammad hafizahullah wa katsarallahu amsalah wa ja'alahu minal ulama'il 'amilin as-salihin. Maknanya kitab ni boleh beli dalam Shopee boleh beli dalam Shopee. Tulis je nama dia, beratas tubik selalu. Beli dalam Shopee. Ataupun kitab ni kitab Al-Anwar Al-Bahiyah ala Al-Aqaid Ad-Durriyah. Ini juga terjemah kepada Aqaid Durriyah oleh Ustaz Mahdi Muhammad bersama dengan tim Tafaqquh Fiddin. Barakallahu fikum wa katsarallahu amsalakum. Okey. Mana dah tadi? Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan sesuatu itu ada ataupun tak ada dia. Ada dan tak ada sesuatu tu adalah sesuatu yang harus bagi dia. Bagi sesuatu tu lah. Allah Subhanahu Wa Taala ada dia bukan harus. Ada dia wajib. Beza Allah dengan kita. Dan sifat dia, masa dia, di mana dia berada. Kemudian tempat dia ada di mana? Saya ada di Amerika. Saya ada di Amerika, salah. Saya berada di Malaysia. Saya dilahirkan di Malaysia, hidup di Malaysia dan mudah-mudahan mati juga. Mudah-mudahan mati di Madinah lah. Mudah-mudahan mati di Madinah.
ataupun mati di Malaysia. Ini masa tempat dia. Ini ditentukan oleh Allah. Tempat kita ditentukan oleh Allah. Bukan kita sendiri yang tentukan. Ramai mana orang nak pergi ke Kuala Lumpur, tak nak sampai Kuala Lumpur. Sampai di Kuantan accident, dalam kubur. Dikebumikan di Kuantan. Tak ada. Sebab bukan kita yang menentukan. Kita hanya merancang. Yang menentukan hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Berapa orang yang mengharapkan supaya dia tak mati lagi, tiba-tiba dia mati. Dia mati pula di satu tempat yang jauh daripada tempat tinggal dia. Allahu a'lam. Ada berlaku di zaman Nabi Allah Sulaiman, diriwayatkan. Tengok saya kata diriwayatkan. Jadi jangan diisukan apa yang diriwayatkan ini. Orang panggil sirah tu, diriwayatkan. Satu kisah di zaman Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Ada seorang dia hadir majlis Nabi Allah Sulaiman. Dalam majlis tu dia makan minum lah. Dalam majlis tu dia tengok ada seorang yang sedang memandang kepada dia. Dia minum air, tengok orang tu tak minum air, duk tengok ke dia. Dia masa dia makan dia keling pula nampak duk tengok ke dia. Duk tengok ke dia daripada awal sampai kaki duk tengok dia macam ke ada benda. Mula dia rasa debak perut. Apa benda ni? Apa benda masalah ni duk main tengok semua ni. Paling-paling tengok ke dia. Tengok ke dia. Dia jumpa dengan Nabi Allah Sulaiman. Tanya Nabi Allah Sulaiman, siapa orang tu? Nabi Sulaiman kata nak kenal itulah dia malakul maut. Malakul maut main tengok kita ni bukan mainan lah. Mati. Dia mula rasa takut. Terus dia minta Nabi Allah Sulaiman hantarlah, suruhlah angin ke apa-apa, hantar dia ke sebuah pulau yang jauh daripada umat manusia. Nabi Sulaiman kata nak pergi sungguh. Dia kata nak pergi sungguh. Nabi Sulaiman pun utuhkan angin supaya hantar dia ke tempat tadi. Dia pun sampai tempat sana, malaikat tunggu dah sana untuk nak cabut dia punya nyawa dia. Mungkin masa malaikat tengok tu, malaikat kata, kau mana ni? Ada sini lagi ni. Sedangkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah, dia dicabut nyawanya di tempat bergiam-giam. Dia sendiri. Asbabnya dia sendiri yang usaha untuk nak sampai situ. Ini kita kata hebatnya. Orang kata ketentuan dan juga perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malaikat ni tengok dia kata, tapi tak kira lah, waktu bergiam-giam aku akan pergi sana. Aku akan pergi sana. Waktu kerja Tuhan lah, Tuhan kata sana lah. Pergi sedang molek dia pun sampai. Maka dia ambil nyawa. Ini orang panggil ketentuan Allah. Masanya, tempatnya, kemudian sifatnya. Dia ni orang lelaki ke orang perempuan, putih ataupun hitam, pemarah ataupun pemaaf. Sifat dia. Ini ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian posisi dia. Dia berada di mana? Dia berada di hadapan siapa? Dia ada di belakang siapa? Di atas dia apa? Di bawah dia apa? Kiri dia apa? Kanan dia apa? Selama mana dia jisim, selama itulah dia tak keluar daripada berada di dalam satu posisi jisim yang lain. Siapa yang tetapkan itu? Tak bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ukuran dia, saiz dia. Berapa kaki, berapa kilo? Siapa yang buat? Allah yang tentu. Daripada azali lagi dah. Segala-galanya. Ini bila kita nampak ada 6 perkara ni pada kita, yang mana kita bila sebut makhluk Allah tak terlepas daripada 6 perkara ni, kita fahamlah bahawa yang menentukan itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita faham, kita nampak bahawa segala-gala ini ditentukan oleh Allah, kita akan faham bahawa Allah bersifat dengan satu sifat yang namanya iradah, namanya ketentuan. Dan sifat tadi Tuhan sebut dalam Al-Quran, Nabi khabar kepada kita. Jadi wajib kita kena i'tiqad bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan satu sifat yang namanya iradah, yang tak mungkin untuk kita nak faham hakikat iradah tersebut. Seperti mana tak mungkin kita nak faham hakikat sifat kudrat yang kita bincang sebelum daripada ni. Okey, kalau ada soalan boleh tanya. Mohon pencerahan Ustaz. Latifah Ramli, ahlan bika. Okey, mana yang masuk tu agak share lah. Share dulu. Latifah tu share tak lagi. Share dia tu nampak tu. Mohon pencerahan Ustaz. Boleh. Mana yang boleh saya cerah, saya akan cerahkan. Tak boleh nak buat macam mana Seorang yang sejak kecil lagi ruhnya diberi dapat menyaksikan kewujudan Allah, zat yang benar-benar wujud. Pada akalnya mustahil ada zat lain yang serupa dengan zat Allah. Orang ini masuk dalam kategori apa Ustaz? Orang ini masuk dalam kategori orang yang majzub. Orang yang sampai ke hadirat Allah dengan Allah sendiri yang tarik dia. Kita sampai ke hadirat Allah, kita nak dapat keyakinan, yang dapat penyaksian bahawa Allah tu ada, Allah tu tak sama dengan kita, Allah tu maha berkuasa semua sekali.
nak sampai ke peringkat penyaksian mata hati kita. Ada dua cara Ada dua cara. Satunya dengan cara al-iktisab. Iktisab ni kita yang usaha, kita belajar ni sifat 20 ni sehingga kita pegang akidah tu sungguh. Kemudian kita tak buat perkara-perkara yang bercanggah dengan akidah kita. Kemudian kita bersihkan hati kita dengan sifat daripada sifat-sifat yang mazmumah. Kita hiasi hati kita dengan sifat-sifat yang mahmudah. Kemudiannya kita mujahadah lawan nafsu kita sampai ke peringkat hati kita tu layak untuk menerima anugerah daripada Allah, maka Allah campurkan makrifat tu dalam hati kita. Sehingga hati kita dapat memandang kebesaran, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hak ni jalan biasa, orang panggil jalan iktisab. Jalan satu tangga demi satu tangga demi satu tangga, akhirnya kita dah dapat benda tu. Satu lagi jalan ijtibat. Ijtibat ni Tuhan yang pilih. Orang kata satu hari je Tuhan tukar dia punya hati dia daripada hati orang yang lalai kepada hati para awliya illah yang dapat menyaksikan kebesaran, keagungan, ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni ada orang begini. Ada orang begini. Mana secara automatik, mana akidah dia tu daripada ilmu, bukan tak ada ilmu yakin pun sebelum pada tu, tiba-tiba dia terus pergi kepada ainul yakin. Kalau proses biasa, dia daripada ilmu yakin. Ilmu yakin tu kita jaga adab-adab dia, nanti akan dipertingkatkan kepada ainul yakin. Jadi adalah orang yang begitu. Itu dinamakan dengan orang yang majzub, orang yang ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada setengah-setengah ulama, setengah-setengah ahlillah, dalam satu malam je tukar jiwa dia daripada jiwa orang yang tak kenal Allah kepada orang yang kenal Allah. Ramai juga begitu, tapi tak ramai sangatlah. Antaranya Sayyidina Fudail bin Iyad, antaranya Sayyidina Abdullah ibn Hawari, antaranya Sayyidina Bishril Hafi, antaranya Malik bin Dinar dan seumpama dia. Ini orang-orang yang Tuhan tarik ni, Tuhan tarik jiwa dia. Tuhan tarik dia daripada orang biasa menjadi orang yang cukup hebat di sisi Allah. Maknanya orang-orang lain hak boleh jiwa begitu tu setelah bertahun hangit duduk berlatih, belajar berlatih, naik sikit, belajar berlatih, zikir kuat, naik sikit. Nak boleh sampai kepada tahap makrifat qalbiyah. Orang panggil makrifat zauqiyah. Ia perlu kepada proses, kena melalui tarekat di bawah pimpinan seorang guru yang terlatih, yang telah berjaya dalam latihan dia, barulah kita dah dapat. Okey. Boleh mana tadi salam tadi? Okey, orange juice, cahaya kemuliaanku, kekuatanku, izzati, cahaya ketenangan hanya Muhammad Murtada, Malik Patih. Elok benar apa benda tu? Tak faham. Ni soalan tak faham. Mudah-mudahan ada makna di sebalik tu Okey. Mana lagi soalan? Apa nama kitab ni dah khabar dah tadi. Mohon pencerahan ustaz Okey, seorang sejak kecil lagi ruhnya diberi dapat menyaksikan kewujudan zat Allah yang benar-benar wujud bukan menyaksikan zat tu, tapi menyaksikan kewujudan, menyaksikan kebesaran Pada akalnya mustahil ada zat lain yang serupa dengan zat Allah. Kalau sekadar pada akalnya ni biasa je. Ini bukan suatu benda yang di luar daripada kebiasaan. Alhamdulillah. Aqaiduriyah Syarah Matan Sanusia. Okey. Ustaz Mahdi pun ada bersama-sama dengan kita Ahlan wa sahlan marhaban bikum. Baik. Bila mana wal qudrah wal iradah, dan kudrat dan juga iradah itu tata'allaqani bil mumkina, dia bertakluk dengan makna dia kait dengan mungkin. Dia kait dengan mungkin. Wala tata'allaqani, dan dia tidak berkait bil wajibat, dengan perkara-perkara yang wajib, wal mustahilat, dan juga perkara-perkara yang mustahil. Bila kita faham makna kuasa mengadakan dan meniadakan tu, kita akan fahamlah dia hanya berkait dengan benda-benda yang mungkin, yang asalnya tak ada, untuk diadakan, untuk ditentukan. Dan dia tak berkait dengan perkara yang wajib, sebab wajib tu dah ada dah. Nak mengada apa lagi benda yang telah ada. Dan tak berkait dengan benda nak menentu apa lagi benda yang telah ada daripada azali. Dia nak mengadakan, nak menentukan, kiraan akal kita kata mesti benda tu asal tak ada. Benda asal tak ada kemudian ada dan boleh jadi ada, itulah yang dimaksudkan dengan mumkinat. Jadi kudrat dan iradat Allah dia hanya bertaalluk
Dia hanya berkait dengan perkara-perkara mungkin. Berkait dengan perkara mungkin makna apa? Makna ada kaitan dengan mungkin. Dari sudut mana? Kuasa. Kuasa mengadakan dan meniadakan. Dengan makna dia hanya mengadakan benda-benda mungkin. Dia tidak mengadakan benda-benda yang wajib. Sebab benda-benda wajib dah ada dah. Daripada azal lagi dah. Dan tidak mengadakan benda-benda yang mustahil. Sebab mustahil itu tak akan ada sama sekali. Selama mana dia masih harus ada, dia tidak dinamakan dengan mustahil. Jadi kalau orang tanya, boleh tak Tuhan buat benda yang mustahil? Tu orang tak ada berotak tanya gitu. Sebab bila sebut benda mustahil tu, benda tak mungkin akan ada. Kalau Tuhan buat, pasti dia tak jadi mustahil. Dia adalah benda yang harus. Macam kalau orang tanya, boleh tak saya nak turun ke atas? Boleh tak saya nak turun ke atas? Kita pun duk sibuk nak jawab, oh nak kata boleh, tak boleh, nak kata tak boleh. Jadi akhir sekali sebenarnya orang hok tanya tu tak ada berotak. Otak dia luh dah. Bila sebut turun mesti ke bawah, tak timbul dah turun ke atas. Jadi tak perlu tanyalah boleh ke tak boleh. Kalau tanya juga menunjukkan dia tak faham makna turun tu apa, makna boleh tu apa. Jadi jawapan dia jelaskan kepada dia makna turun. Dan jelas kepada dia makna boleh. Lagi dia faham sendirilah. Tak perlu ditanya benda tu. Begitulah soalan, boleh tak Tuhan nak menjadikan benda-benda yang mustahil? Tuhan nak menjadikan Tuhan seorang lagi. Tuhan nak menjadikan Tuhan seorang lagi. Boleh ke tak? Dia buat persoalan. Kalau tak boleh, maka Tuhan lemah. Maka dia bukan Tuhan. Kalau boleh, kemungkinan ada Tuhan satu lagi. Kemungkinan ada Tuhan satu lagi. Kalau kita pegang gitu, jadi kafir. Dia berasa dia cerdik dah. Tapi bagi orang yang cerdik, dengar soalan ni menunjukkan kebodohan dia. Mengadakan Tuhan seorang lagi. Mengadakan, hak tu tak jadi Tuhan tau. Mesti makhluk, bukan jadi itu Tuhan. Mana otak dia luh tu, dia boleh terima dalam keadaan mengadakan, dak hak tu jadi Tuhan. Otak dia dah luh dah. Makna dia kena makan obat. Supaya otak dia kembali orang panggil ada kembali waras. Turun, bila sebut turun mesti ke bawah. Ni turun ke atas. Tanya boleh ke tak turun ke atas? Kata mu faham tak makna turun tu? Dan mu faham tak makna ke atas tu? Tak faham, tak payah nak jawab lah. Kalau kita jawab jadi dia tak faham juga. Kita kena berobat jadi. Bawa dia ke klinik, makan ubat dulu, tenang molek, barulah kita jelaskan apa makna turun, apa makna ke atas. Ni kadang-kadang dia jadikan satu isu nak tunjuk hebat. Biasanya sebab nak buat bijak ni, nak tunjuk hebat. Timbulkan persoalan-persoalan supaya orang jadi keliru. Kemudian tak bagi jawapan. Akhir sekali orang berada dalam keadaan keluh kesah. Menyebabkan akidah orang tu rosak kerana kita. A'adzanallahu min zalik. A'adzanallahu min zalik. Baik. Wal qudrah wal iradah tata'allaqani bil mumkinat. Kudrat dan iradah itu bertakluk dengan benda-benda mungkin. Wala tata'allaqani bil wajibat, dan dia tidak bertakluk kepada benda-benda yang wajib. Sebab benda yang wajib ni ada dia mesti tidak ada awal. Benda yang wajib. Wajib apa? Sesuatu yang akal kita tak tergambar dia tu tak ada. Akal kita kata dia pasti ada. Akal kita tak boleh terima dia tu ternafi. Akal kita kata pasti dia tu ya begitu. Wal mustahilat, dan benda yang mustahil. Jadi persoalan itu sepatutnya kita kena bagi penjelasan makna wajib apa, makna mustahil. Maaf Ustaz nak tanya, bagaimana mudah nak faham apa itu ta'alluq? Tu saya sebut dah tadi kan. Ta'alluq maknanya kaitan. Ta'alluq maknanya kaitan. Kaitan sesuatu sifat dengan yang lain. Itu makna ta'alluq. Kita kata pelihat kita, dia berta'alluq dengan apa? Dia berta'alluq dengan sesuatu yang boleh dilihat. Jadi bila dia ada kaitan dengan sesuatu yang boleh dilihat, itu yang dimaksud dengan melihat. Melihat tu ta'alluq bagi pelihat. Mendengar tu ta'alluq bagi pendengar. Mengada dan meniadakan sesuatu itu ta'alluq kepada kuasa. Menentukan itu ta'alluq kepada iradah. Okey, iradah kehendak. Kehendak apa? Kehendak menjadikan alam. Menjadikan alam itu, kita kata kehendak apa? Kehendak dia kehendak, dia menentukan. Kehendak apa? Kehendak menentukan alam tu ada.
Jadi menentukan itulah orang panggil ta'alluq kepada iradah. Ada dua tu Kalau kita kata menentukan, nak guna menentu pun tak apa. Menentu ada dua makna. Satu menentukan dengan makna sifat yang daripadanya lah terbitnya menentukan. Menentukan yang kedua tu, itu yang dinamakan dengan ta'alluq. Itu dinamakan dengan ta'alluq. Melihat satu dengan makna sifat. Satu lagi melihat dengan makna ta'alluq bagi sifat tadi. Bila sifat melihat tu ada pada seseorang, maka seseorang itu pun melihatlah. Melihat yang kedua tu orang panggil ta'alluq bagi sifat. Dengan makna bila dia melihat, dia ada kaitan dengan yang lain. Melihat apa? Melihat apa yang dilihat. Jadi bahasa mudah kita kata ta'alluq tu adalah kaitan sesuatu sifat dengan yang lain. Mana sifat yang ada kaitan dengan yang lain, itu orang panggil sifat yang ada ta'alluq. Sifat yang tidak ada kaitan dengan yang lain, maka itu dinamakan sifat yang tidak ada ta'alluq. Jadi kudrat apa? Kuasa apa? Kuasa mengadakan dan meniadakan. Dia kait dengan apa? Dia kait dengan mungkinat je. Maknanya dia bertakluk dengan apa? Dia bertakluk dengan mungkinat je. Maksud dia, Allah tidak mengadakan selain daripada mungkinat. Allah tidak menentukan selain daripada mungkinat. Apa dia selain daripada mungkinat? Iaitulah al-wajibat. Maknanya apa? Allah tidak mengadakan zat dia. Allah tidak mengadakan sifat dia. Selain daripada mungkinat, itulah dia al-mustahilat. Makna apa? Allah tidak mengadakan sesuatu benda yang mustahil. Selama mana sesuatu itu mustahil. Dengan makna sesuatu yang mustahil dan sesuatu yang wajib itu tidak ada kaitan dengan kudrat dan juga iradah Allah Subhanahu wa taala. Manakala mungkinat semuanya berkait dengan kudrat dan iradah Allah. Ini makna setengah ulama kata segala apa yang ada ataupun yang tidak ada yang boleh jadi ada ini, dia tidak terlepas daripada ta'alluq kudrat dan juga iradah. Dengan makna dia mesti berkait dengan kudrat dan juga iradah. Kait dari sudut mana? Dari sudut dia diadakan oleh Allah. Dari sudut dia ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Fal qudrah, maka kudrat tata'allaqu bil mumkin, dia bertakluk dengan mumkin. Dia bertakluk dengan mumkin. Ta'alluqa ta'sir. Ini jenis ta'alluq dia. Jenis perkaitan dia dengan mumkin. Jenisnya jenis ta'sir. Ta'sir ni apa? Memberi kesan. Memberi kesan tu guna ai bi ijadihi, dengan mengadakan mungkin. Au bi i'dami, atau meniadakan mungkin. Itu makna memberi kesan. Itu orang panggil jenis ta'alluq kudrat. Jenis ta'alluq kudrat memberi kesan dengan makna mengadakan dan meniadakan. Mengadakan dan meniadakan, itulah yang dimaksudkan dengan at-ta'sir. Yang menjadi orang kata jenis kepada ta'alluq yang at-ta'sir, nama kepada ta'alluq kudrat. Ala wafqi ma ta'allaqat bihil iradatu fil azal, mengikut menepati sepenuhnya apa yang bertakluklah dengan dia oleh iradah. Apa yang bertakluklah dengan dia oleh iradah. Mana apa? Apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna apa yang diadakan oleh Allah, dia kait dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala fil azal, pada azali lagi. Dengan makna sebelum ada apa-apa masa. Allah mengadakan sesuatu mengikut apa yang telah dia tetapkan. Makna mengikut apa yang dia kehendaki, mengikut apa yang dia tak tahu, mengikut apa yang dia nak. Dan apabila dia mengadakan sesuatu itu, pasti sesuatu itu menjadi seperti mana yang dia nak. Satu hong pun tak lagi. Nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan alam ini semuanya adalah mungkinat. Alam semua yang ada ini, yang kecilnya, yang besarnya, yang nampaknya, yang tak nampaknya, semuanya diadakan oleh Allah. Itu makna umum ta'alluq kudrat Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya ditentukan oleh Allah dengan makna umum ta'alluq iradat Allah Subhanahu wa taala. Tidak terkecuali. Itu akidah kita. Makna kalau kita kata adalah satu perkara di alam semesta ini yang tidak dicipta oleh Allah, bahkan dicipta sendiri oleh jin, dicipta oleh iblis, dicipta oleh manusia, jadi kafir, azanallahu misalnya. Sebab Allah Subhanahu wa taala kata wa khalaqa kulli syai, wa khalaqa kulla syai. Dan Allah Subhanahu wa taala mencipta kulla syai,
semua, khaliqu kulli syai'. Dialah yang menciptakan semua perkara. Kecil ke, besar ke, zahir ke, batin ke, alam mulk ke, alam malakut ke, alam syahadah ke, alam gaib ke, alam jabarut ke, alam izzah ke. Apa-apa yang ada, apa-apa yang berlaku, ia diadakan, dilakukan oleh Allah dan telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada azali. Itu akidah kita. Akidah kita begitulah. Orang hak tolong kita tu, hakikatnya yang menolong kita ialah Allah. Orang yang bagi duit kepada kita tu, hakikatnya yang bagi duit kepada kita ialah Allah. Seperti mana yang dikehendaki oleh Allah, yang telah ditentukan oleh Allah. Orang tu hanyalah sebab kepada sampainya rezeki, sebab kepada kebaikan, sebab kepada kemudaratan, tak lebih daripada tu. Yang mengadakan kebaikan, yang mengadakan kemudaratan, yang meniadakan kebaikan, yang meniadakan kemudaratan, yang menentukan kebaikan dan kemudaratan, tak lain tak bukan ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu akidah ahli sunnah. Bukan masa orang tu hidup dia boleh bagi manfaat kepada kita, masa dia mati tak boleh bagi manfaat kepada kita. Masa dia hidup dia boleh tolong kepada kita, mati tak boleh tolong kepada dah. Masa dia hidup pun dia nak tolong kepada kita, dia menjadi asbab kepada pertolongan dia. Begitu juga masa dia mati, boleh dia menjadi asbab pertolongan itu kepada kita. Sebab yang menolong kita yang sebenarnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kudrat Allah bertakluk kepada semua mungkinat. Iradat Allah bertakluk kepada semua mungkinat. Itu akidah yang kita kena pegang. Kalau kita pegang lain daripada tu, makna kita pegang bukan akidah ahli sunnah wal jamaah. Boleh jadi akidah yang kita pegang tu akidah ahli bid'ah. Dia kata ada juga sesuatu benda yang Tuhan tidak menentukan pada azali. Ada benda yang Tuhan tak tentu. Tuhan nak tapi Tuhan tak tentu. Itu peling. Bila lari daripada akidah jumhur ahli sunnah, dia akan jadi peling lalu. Peling ni faham tak makna peling dia? Peling ni jadi tanaqud. Pemahaman yang tanaqud. Okey. Walil qudrah ta'alluqan, dan bagi kudrat itu ada dua ta'alluq. Dua jenis perkaitan dia dengan mungkinat. Dua jenis perkaitan dia dengan mungkinat. Satu, ta'alluq yang namanya suluhi qadim. Suluhi dengan makna silahiyatuha. Makna dari qadim maknanya tidak ada awal. Qadim maknanya tak ada awal. Makna daripada azali lagi dah dia boleh, dia berkuasa, dia ada kemampuan. Sekalipun pada waktu tu dia tidak mengadakan lagi. Makna tengok dari sudut kemampuan dia, dari sudut potensi dia, maka itu daripada azali lagi dah. Waktu orang panggil, tengok dari sudut mana? Dari sudut masih azali. Allah mampu tak nak mengada kita? Allah ada kemampuan tak nak mengada kita? Ataupun kudrat Allah bertakluk tak lagi dengan kita pada waktu tu? Jawapan dia telah bertakluk dah. Tapi takluk jenis suluhi al-qadim. Dengan makna dia berkemampuan untuk nak mengadakan kita. Sekalipun dia tidak mengadakan kita lagi pada waktu itu. Ini makna suluhi. Suluhi kalau dalam bahasa falsafah dia kata bil quwwah. Makna dia ada potensi. Makna dia dah bersifat dengan sifat itu. Kita kata apa? Kita kata motosikal duduk parking di tepi kedai. Dia punya sisi 18,000 ataupun kita kata 18,500 sisi. 1,800 pun besar dekat ni 18,000 memang laju sangat ni. Ni kalau start dengan tuang-tuang dia boleh pergi daripada alam dunia ke alam barzah terus ni. Dalam tempoh kurang daripada 5 minit. Makna laju motosikal ni. Dia tak laju pun. Dia duduk di tepi jalan je, tengah duduk parking. Kita pergi kat dia kata, laju motosikal ni, laju ni. Orang kata laju, mana gitu? Tak gerak pun. Ni orang panggil laju. Boleh dah kita nisbah kepada dia, tapi bil quwwah ataupun dengan makna suluhi. Makna dia ada potensi. Kemudian satu lagi, kita duduk biar jalan di litar contohnya 18,000 cc tadi. Ribut lagi. Kita kata Allah lajunya. Itu laju orang panggil bil quwwah, bil fi'li, ataupun laju yang istilah sini tanjizi. Laju hak sungguh-ti. Laju hak sungguh-ti dengan laju yang potensi. Hak potensi itu dinamakan dengan suluhi, hak sungguh-ti itu dinamakan dengan tanjizi.
Tolong mak sikit istilah ni. Kalau boleh tulislah. Kemudian hafal sikit untuk nak memudahkan pengajian kita yang berikut ni. Satunya suluhi. Suluhi ni makna silahiyatuha, dengan makna dia dah boleh dah daripada azali. Kemudian tanjizi, kalau dalam konteks mengada dan meniadakan, dia mengada dan meniadakan sungguh-sungguh. Suluhi dengan makna dia ada kemampuan untuk nak mengadakan, untuk nak meniadakan. Dia ada kudrat dah. Makna kudrat dia pada waktu tu bertakluk dah dengan mungkinat. Dari aspek mana? Dari aspek suluhi. Dan aspek suluhi itu dia sedia. Satu lagi, kudrat Allah Subhanahu Wa Taala bertakluk dengan mungkinat dari sudut tanjizi. Hak ni ketika dia mengadakan sungguh ti alam semesta. Mengada sungguh ti alam semesta tu orang panggil tanjizi. Hak ni bila tanjizi semestinya hadis, mestinya baharu. Suluhi, ini semestinya qadim. Sebab sifat kudrat Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada awal. Dan perkaitan antara sifat kudrat Allah dengan makhluk ini daripada azali dah. Tapi perkaitan dari sudut suluhi. Okey. Pertamanya suluhiyun qadimun. Suluhi qadim kita panggil. Wa huwa silahiyatuha, iaitulah silahiyatuha. Silahiyah ni makna boleh dia ataupun kita kata mampu ia. Fil azal, pada azali lagi, lil ijad, untuk mengadakan, wal i'dam, ataupun untuk meniadakan. Mungkinlah, sebab kudrat ni dia bertakluk dengan mungkin kan. Fi ma la yazal, pada masa fi ma la yazal, pada apa yang la yazalu. La yazal. Ini istilah ni, fi ma la yazal dengan fil azal. Kalau al azal itu ketika sebelum ada masa. Fi ma la yazal, ini setelah ada masa. Masa itu ditandai dengan terciptanya makhluk yang pertama. Masa itu ditandai dengan terciptanya makhluk yang pertama. Tak kira lah, sama ada Nur Nabi Muhammad ke, sama ada Al-Qalam ke, sama ada Arash ke. Ada khilaf di kalangan para ulama, apakah makhluk Tuhan yang pertama. Ada hadis riwayat Sayyidina Jabir. Hadisnya hadis dhaif. Dan setengah ulama kata hadis sahih. Wallahu a'lam. Dan ini sebenarnya bukan akidah. Bila bukan akidah, kerana itu masih digunakan oleh para ulama. Makhluk yang pertama ni bukan akidah. Tak ada orang pun kata makhluk yang pertama tu adalah akidah. Ini hanyalah cerita yang boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Maknanya kalau kita tak tahu apakah dia makhluk Tuhan yang pertama pun tak dosa. Kalau kita tak tahu apakah makhluk Tuhan yang pertama, tak dosa. Sebab tidak ada satu nas yang bersifat qat'i, yang wajib kita kena yakin, yang pasti bahawa itulah dia makhluk Tuhan yang pertama. Orang sufi, dia ketengahkan Nur Muhammad sebagai makhluk yang pertama kerana untuk mentakzim baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana nak mentakzim baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Mana dah? Habis tu. Satu fil azal, pada azal ini sebelum ada masa. Fi ma la yazal, ketika dah ada masa. Makna ketika yang dah ada masa, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala mampu. Pada azali lagi Allah mampu untuk nak mengadakan kita. Tu Allah tak mengada lagi. Mengada bila? Ketika mana dah ada masa. Fi ma la yazal, maknanya Allah mampu untuk nak mengada kita. Wa tanjiziyun hadisun, yang keduanya tanjizi hadis. Tanjizi hadis dengan makna tanjiz, maknanya tertunai. Tertunai sungguh, makna mengadakan dan meniadakan itu. Dengan makna ada sungguh, mengadakan sungguh, meniadakan sungguh. Hak tu semestinya hadithun, mestinya ada awal. Jadi yang ada awal ta'alluq kepada sifat kudrat, bukan sifat kudrat. Ini penting kita tahu tentang makna ta'alluq. Supaya kita tak salah faham. Hak yang ada awal, ada akhir tu ta'alluq kepada sifat kudrat, bukan sifat kudrat. Sifat kudrat tidak ada awal, tidak ada akhir sama sekali. Ni ta'alluq pula, ta'alluq hak jenis tanjizi ni. Bukan ta'alluq yang jenis suluhi. Bagi sifatku kudrat. Wa huwa ta'siruha bil fi'li, iaitulah ta'siruha,
Makna dia beri kesan. Beri kesan sungguh ti. Beri kesan ni apa? Mengada dan meniada. Bil fi'li dengan sungguh ti. Bil fi'li ni lawang kepada bil quwwah. Bil quwwah tu macam tadi, berpotensi. Bahasa mudah lah, walaupun tak tepat kita terjemah begitu, tapi boleh lah li taqribil fahmi. Bila sebut bil quwwah maknanya potensi. Bil fi'li maknanya sungguh ti. Kalau motor tu, masa dia duduk bira jalan tu kita kata dia laju, tu laju bil quwwah. Masa dia duduk atas litar pula, laju. Tu laju bil fi'li. Laju bil quwwah tadi, masa dia duduk tepi tadi, atau orang panggil suluhi. Mana orang panggil silahiyatuha lil laju. Makna potensi dia untuk laju. Tapi kalau dia masa dia laju sungguh tu orang panggil tanjizi. Tanjizi dengan makna memang laju sungguh ti. Sifat kudrat Allah Subhanahu Wa Taala pada azali dia mampu untuk nak mengadakan. Bila dia mengadakan, maknanya dia mengadakan sungguh ti. Itu orang panggil ta'siruha bil fi'li. Makna taksir dia, memberi kesan dia bil fi'li dengan fa'il. Dengan fa'il dengan makna tanjiziyah. Sama je makna tu, bil fi'li dengan tanjizi. Ahli-ahli falsafah dia guna istilah bil fi'li. Ulama ahli kalam dia guna istilah tanjizi. Benda yang sama je. Jadi jangan duk pening kepada istilah itu. Istilah untuk nak bantu kita, bukan untuk nak memeningkan kita. Haza bihasabil ijmal. Ini kalau mengikut secara umum. Secara umumnya takluk bagi sifat kudrat, perkaitan sifat kudrat dengan mungkinat ada dua jenis. Satu jenis suluhi, hak ni semestinya qadim. Satu lagi jenis tanjizi, hak ni semestinya hadis. Ini secara umum. Takluk sifat kudrat kalau suluhi itu qadim. Kalau tanjizi itu hadis. Mengada dan meniadakan alam semesta, hak tu hadis. Itu orang panggil ada permulaan. Dengan ada permulaannya makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan salah situ. Kalau kita gelecah situ sehingga kita kata Allah itu qadim, perbuatan Allah tu qadim, sifat kudrat Allah, kuasa Allah qadim, kuasa mengadakan qadim, mengadakan juga qadim, jadi apa yang dia ada pun jadi qadim. A'adanallahu min zalik. Jadi kafir. A'adanallahu min zalik. Itu yang jadi ahli falsafah tu. Kata alam ini sedia sebab dia datang daripada perbuatan Tuhan. Perbuatan Tuhan itu sedia kerana perbuatan itu datang daripada sifat Tuhan. Sifat kudrat Tuhan sedia kerana sifat kudrat Tuhan itu ada pada zat Tuhan. Zat Tuhan yang sedia, habis jadi sedia. Zat sedia, sifat sedia, perbuatan sedia, apa yang dibuat pun sedia. Ini fahaman orang panggil buat bijak. Dia buat bijak. Dia berasa dia bijak, sebenarnya dia, kalau kata bodoh bahasa hati, dia tak bijak. Dia tak cerdik atau gitu. Kalau dia cerdik, dia ikut jalanan jumhur Ahlus Sunnah wal Jamaah. Okey, alhamdulillah, syukuran ustaz atas perkongsian ilmu yang mantap. Tak mantap mana, bolehlah faham sikit-sikit. Semoga Allah memberkati atas ilmu yang ustaz sampaikan. Amin ya rabbal alamin. Okey, mana dah? Amma bihasabit tafsil, ada pun secara tafsil, secara terperinci pula. Perkaitan kudrat Allah dengan mungkinat. Secara terperincinya, fasab'un ada 7. Al-awwal, yang pertama. Yang pertama orange juice. Ada juga orange juice. Agak-agak bukan nama betul lah tu nama gelorang je. Nama gelorang. Dan kalau nama betul tu letih tu, ada dalam surat beranak ataupun ada dalam IC kita orange juice nama letih. Jangan bagi nama anak gitu Baik, tu gurau je lah tu gurau. Orang panggil selingang petang-petang ni. Ada dan meniadakan itu meliputi segala-galanya. Itu bermaksud semuanya. Ya Ustaz, ya betul. Makna ada dan meniadakan. Dengan makna Allah lah yang mengadakan. Allah yang meniadakan. Allah mengadakan apa yang ada. Allah meniadakan sesuatu yang daripada ada jadi tak ada. Makna sesuatu yang asalnya tak ada jadi ada. Kemudian sesuatu yang ada jadi tak ada. Ini semuanya adalah perbuatan Allah. Makna tak terlepas daripada kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun benda tu baik, walaupun benda tu buruk, semuanya diadakan oleh Allah. Tu wajib kita kena i'tiqad. Baik usaha dan ikhtiar kita, tapi mengadakan dia Allah, menentukan dia Allah. Buruk usaha dan ikhtiar kita, tapi mengadakan dia Allah, menentukan dia Allah. Tak terlepas. Itu maksud para ulama kata kita tak terlepas
daripada ta'alluq kudrat dan juga iradat Allah. Tak terlepas daripada berkait dengan kudrat dan juga iradat Allah. Dari sudut yang mengadakan dan meniadakan dan yang menentukan. Okey. Yang fizikal dan juga yang lain seperti lintasan hati dan lain-lain, ya, betul. Semuanya. Selama mana benda tu ada, selama mana benda tu berlaku, maka dia diadakan oleh Allah. Dia dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalipun sebahagian daripadanya masuk dalam usaha dan ikhtiar kita. Okey, mana secara terperinci pula fasab'un ada 7. Al-awwal yang pertama suluhiyun qadimun. Kita nama suluhi qadim. Mana perkaitan kudrat Allah dengan mungkin. Dengan makna pada azali lagi dah Allah mampu untuk nak mengadakan mungkin. Dengan makna daripada azali lagi dah Allah bersifat dengan kudrat yang bertakluk dengan mungkin. Yang keduanya kaunul mungkin fi ma la yazal fi wujudihi fi qabdatil qudrah. Yang keduanya keadaan makhluk fi ma la yazal, ketika dia belum ada tu. Keadaan makhluk sebelum daripada dia ada. Dia berada dalam genggaman kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan makna dia berada dalam kehendak Allah. Kalau Tuhan nak, waktu tu kudrat dia bertakluk dah dengan benda tu, kudrat Allah bertakluk dah dengan benda tu. Tapi takluk jenis qabdah. Dengan makna kalau Allah nak kekalkan dia dalam keadaan tak ada, Allah akan kekalkan. Kalau Allah nak mengadakan dia, Allah akan mengadakan dia. Atau orang panggil takluk qabdah yang pertama. Ini sebelum daripada kita ada. Bukan pada azali ni. Fi ma la yazal dah. Waktu tu kudrat Allah bertakluk dah dengan kita, bertakluk dengan kita. Mengada dan meniadakan daripada Allah tu berkait dengan kita, berkait dengan kita. Tapi dari aspek mana? Dari aspek qabdah. Dengan makna kalau Allah nak kekalkan kita, Allah kekalkan kita dalam keadaan tak ada. Kalau Allah nak mengadakan kita, Allah akan adakan kita. Masa waktu tu dinamakan dengan ta'alluq qabdah. Dengan makna kudrat Allah berkait dengan kita pada waktu tu. Berkait dengan kita. Okay. Yang ketiganya pula insya'a, mana? Fi ma la insya'a abqahu Allah, jikalau dia mahu maka dia akan mengekalkan. Mungkin itu ala adamihi, atas ketiadaan dia. Wa insya'a, kalau Allah mahu, Allah akan mengadakan dia biha, dengan kudrat dia. Dengan makna kalau Tuhan nak mengadakan dia, Tuhan mengadakan dia. Kalau Tuhan nak kekalkan dia, Tuhan kekalkan dia. Makna kalau kita tengok benda tu tak ada lagi learning, maknanya Tuhan nak benda tu tak ada lagi learning. Cici saya ada tak lagi learning? Tak ada lagi. Makna sekarang ni Tuhan nak dia masih lagi tidak ada. Dia masih lagi tidak ada. Okay. Yang ketiga, ini Allah panggil qabdah yang pertama, sebelum daripada adanya makhluk ini. Sebelum daripada adanya makhluk ini. Okay. Apa dia? Wasalis, perkaitan kudrat dengan mungkin pula. Perkaitan yang ketiga pula, ijadullah asyai', iaitulah mengada Allah Subhanahu Wa Taala akan sesuatu. Fi ma la yazal, pada ma la yazal, pada, bukan pada azali lah. Tuhan mengadakan dia. Okey, pada azali tak ada, kan Allah lam yakun syai'un ma'ahu, Allah je yang ada. Kemudian mungkin selepas daripada tu mungkin berada dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ta'alluq qabdah orang panggil. Masih dia tak ada tu. Kemudian Allah mengadakan dia. Mengadakan dia itu orang panggil tanjizi. Tanjizi ni semestinya hadis. Semestinya baru. Maka adalah makhluk itu. Itu ta'alluq yang ketiga. Ijadullahu ta'ala asyai' biha fima la yazal. Yang keempat pula ar-rabi' kaunul mungkin hal wujudihi fi qabdatil qudrah. Keadaan mungkin ketika adanya itu. Setelah diadakan oleh Allah, ketika itu dia berada dalam qabdah kudrat pula sekali lagi. Makna kudrat bertakluk dari sudut dia berada dalam penguasaan kudrat. Dengan makna kalau Allah nak kekalkan dia, Allah kekalkan dia. Kalau Allah nak meniadakan dia, Allah nak hak ni orang panggil tanjizi hadis yang pertama. Hak sebelum daripada dia qabdah yang pertama. Hak sebelum daripada tu orang panggil suluhi al-qadim. Suluhi al-qadim beralih kepada qabdah yang pertama, kemudian tanjizi hadis yang pertama. Kemudian yang kedua dia ada dah pula. Masa dia ada tu Tuhan kekalkan dia ataupun Tuhan tiadakan dia, itu orang panggil qabdah yang kedua. Itu yang keempat.
In syaa abqahu Allah ala wujudihi, kalau Tuhan nak Tuhan akan kekalkan ada dia. Wa in syaa a'damahu biha, kalau Tuhan nak Tuhan meniadakan dia dengan kudrat dia. Ini orang panggil qabdah yang kedua, ta'alluq sifat kudrat yang keempat. Al-khamis yang kelima, i'damullah, Allah mentidakadakan dia. Kita selepas daripada ada, kaki Allah mentidakadakan kita. Mentidakadakan tu orang panggil tanjizi. Tanjizi ni mengada dan mentidakadakan. Tuhan menghilangkan kita semula. Asyai'a akan sesuatu bil fi'li, atau ta'alluq yang kelima. Orang panggil tanjizi yang kedua. Tanjizi yang pertama mengadakan, tanjizi yang kedua meniadakan. Yang keenam pula, kaunu mungkin fi halati qabdatihi, keadaan mungkin ketika tak ada tu. Tak ada dah dia, tak ada dah. Waktu tu orang panggil qabdah yang ke berapa dah? Qabdah yang pertama, yang kedua, ini qabdah yang ketiga. Insya'a abqahu, kalau Tuhan nak Tuhan kekalkan dia ala adamihi, atas ketiadaan dia. Wa insya'a awjadahu, kalau Tuhan nak Tuhan mengadakan dia. Dan memang Tuhan nak, Tuhan kabur dah, dia nak membangkitkan kita untuk kali kedua. Hak tu orang panggil qabdah yang ke berapa dah? Qabdah yang pertama pada ketika kita tak ada. Qabdah yang kedua masa kita ada. Qabdah yang ketiga masa kita tak ada. Wan sabi', dan yang ketujuh ni ijadu syai'in biha, Allah mengadakan sesuatu daripadanya, daripada perkara-perkara mungkin itu. Hinal ba'thi wan nusyur, ketika hari kebangkitan. Al-ba'thu ketika bangkit, an-nusyur ketika dihimpunkan di padang mahsyar. Makna itu orang panggil tanjizi yang keberapa dah? Tanjizi yang pertama mengadakan, tanjizi yang kedua meniadakan, tanjizi yang ketiga mengadakan untuk kali yang kedua di akhirat. Jadi kalau kita tengok perkaitan kudrat Allah dengan mungkinat secara terperinci, ada 7. Pertamanya qabdah, ni pada azali, ketika sebelum adanya masa. Kemudian suluhi al-qadim, suluhil qadim, ini pada azali. Hak yang keduanya qabdah, ketika mana tidak adanya makhluk. Kemudian tanjizi hadis yang pertama, mengadakan makhluk. Kemudian qabdah ketika adanya makhluk, qabdah yang kedua. Kemudian tanjizi hadis yang kedua, ketika meniadakan makhluk. Kemudian qabdah yang ketiga, ketika makhluk itu tidak ada. Kemudian tanjizi hadis yang ketiga, ketika mengadakan makhluk di hari kebangkitan. Kemudian jadi 1 suluhil qadim, 3 qabdah, dan 3 tanjizi hadis. Itu perkaitan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan mungkinat secara terperinci. Okey. Wal iradah, dah di akhirat pula. Di akhirat pula, kalau Tuhan nak kekalkan, Tuhan kekalkan. Memang Tuhan kekalkan di akhirat. Tuhan kekalkan. Atau orang panggil qabdah pula sekali lagi. Qabdah pula sekali lagi. Tapi ketika qabdah tu, kita juga kait dengan tanjizi tu. Sebab kita ni, walaupun kita ada kekal, tapi berlaku perubahan. Berlaku perubahan pada kita tu dinamakan dengan tanjizi. Mana kalau nak kira ta'aluk kudrat dengan mungkinat hak sungguh tinya, memang tak terkira lah kita sebanyak bilangan mungkinat. Tapi hak ni orang panggil perinci dah. Perinci dalam umum orang panggil. Perinci dah, tapi perinci secara umum. Hak tadi umum, hak sungguh ti ada 2 je, suluhi dengan tanjizi. Tapi bila diperinci, tubiknya tu 7. Kalau nak perinci lagi, tubik banyak lagi. Sebanyak bilangan mungkinat. Hak tu kita tak mampulah nak sebut satu per satu. Nak kabarnya, dalam semua keadaan, mungkinat ini berkait dengan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dimaksudkan oleh para ulama. Kita tak terlepas daripada ta'aluk kudrat dan iradah Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua keadaan. Masa kita tak ada, masa kita ada, masa kita tak ada pula, masa kita ada pula sekali lagi, masa kita kekal dalam syurga, masa kekalnya ahli neraka, semuanya tak terlepas daripada urus tadbir Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita hamba dia. Cuma makna tu kadang-kadang kita nampak, kadang-kadang kita tak nampak. Bila nampak makna tu, kita nampak kebesaran Allah. Bila kita tak nampak, maka kita tak nampak. Maaf Ustaz, saya orang baru. Boleh tak Ustaz tolong bagi pencerahan tentang perbezaan antara tauhid syariah dan tauhid hakikat?
Tauhid syariat dan tauhid hakikat. Tak tahulah istilah ni diambil daripada mana Tauhid syariat dengan tauhid hakikat. Mungkin yang dimaksudkan tauhid yang fardu ain dengan tauhid yang satu kelebihan. Ataupun kata tauhid yang duduk dalam kategori fardu ain, satu lagi tauhid masuk dalam kategori anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan dengan tauhid syariat, orang panggil tauhid kategori fardu ain, dan tauhid hakikat itu tauhid kategori anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, kesang daripada kita mengamalkan tauhid yang fardu ain tadi. Mana tauhid yang fardu ain ni apa ni yang kita belajar ni lah. Usaha dan ikhtiar kita mentauhidkan Allah, mengesakan Allah. Kita esakan Allah dari segi zat dia, esa Allah dari segi sifat dia, esa Allah dari segi perbuatan dia, mengesakan ibadat kita hanya kepada Allah, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa dia sahaja adalah Tuhan. Dan kita patuh sungguh-sungguh perintah dia sebab dia Tuhan kita. Tu mungkin yang dimaksudkan dengan tauhid syariah. Makna kesan bila kita betul-betul mentauhidkan Allah, mentauhidkan zat Allah, sifat Allah, perbuatan Allah, dari segi kefahaman kita tak salah, kemudian kita tak buat satu yang bercanggah dengan keyakinan kita itu, makna kita mengamalkan syariat dengan cara yang terbaik. Orang kata hasil daripada ilmu dan juga amal, Allah kurniakan tauhid yang jenis anugerah, sehingga kita dapat melihat hakikah. Mungkin itu yang dimaksudkan. Jadi untuk mendapat tauhid yang kedua tu bukan dengan cara akademik. Untuk mendapat tauhid yang pertama dengan cara akademik, cara kita belajar ni kitab ni. Belajar sifat 20, belajar ilmu tauhid ni. Yang kedua tu dia semata-mata anugerah daripada Allah, hasil daripada amal yang berasaskan kepada ilmu. Itu mungkin itulah yang dimaksudkan. Ustaz, saya ada dengar orang kata ruh itu tidak bertempat. Adakah betul pandangan tu? Kalau betul, maka ruh tu jisim yang tidak bertempat lah. Mohon pencerahan. Wan Ibn Sina. Ada ulama' yang kata gitu. Antaranya ulama' sebahagian daripada ulama' tasawuf, bukan semua. Antaranya Imam Al-Ghazali. Dia mengklasifikasikan ruh ini sebagai jauhar al-mujarrad. Jauhar mujarrad ni orang panggil jauhar yang semata, yang tidak mengambil ruang. Dah guana Allahu a'lam. Tapi tak sama dengan Tuhan. Tuhan tak mengambil ruang juga, tapi tak sama dengan jauhar mujarrad. Makna Allah yang jadikan dia tak mengambil ruang. Guana hakikat dia Allahu a'lam. Itu yang Tuhan kata, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Mereka itu bertanya tentang ruh, katakanlah ruh itu urusan Allah. Ruh ada awal, ada akhir, tapi dalam waktu yang sama dia tidak bertempat. Hubungan dia dengan tubuh badan kita macam ke hubungan apa? Hubungan dia dengan tubuh badan kita macam ke hubungan apa benda kita kata? Dia ada perkaitan, tapi perkaitan dari sudut dia yang menggerakkan, dia yang memandukan. Bukan makna dia duduk dalam kita ni antara benda yang payah untuk kita nak faham. Payah kita nak faham. Sebab kefahaman dia bukan jenis ilmiah, kefahaman dia jenis al-azwaq. Jadi cara kita nak faham dia, kita banyakkan zikrullah. Ada orang kata ada tok guru yang terbiah kita. Dia masukkan kita dalam khalwah, kemudian dia bagi zikir-zikir tertentu, dia cuba bersihkan hati kita sungguh-sungguh, nanti kita akan dapat faham seperti mana yang dia faham. Tapi ini orang kata pandangan sebilangan kecil daripada ahli tasawuf. Dia tidak sama dengan Tuhan. Ruh tak sama dengan Tuhan. Sebab ruh, sehebat mana dia tetap makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada awal, dia ada akhir. Cuma dia tak bertempat dia. Jadi kategori makhluk Tuhan ni ada dua lah. Satunya jauhar mujarrad, satu lagi jauhar biasa. Jauhar mujarrad, jauhar yang tidak mengambil ruang. Satu lagi jauhar biasa, jisim dengan jirim tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bukan jauhar mujarrad, Allah bukan jauhar biasa. Allah bukan jirim, bukan. Dan Allah guana Allahu a'lam, tak sama dengan dia punya makhluk dia. Jangan kita kata dia tak bertempat sama dengan Allah tidak bertempat. Tu jadi kafir lah. Azanallahu min zalik. Orang tasawuf dia tak kata gitu. Orang tasawuf dia kenal makhluk dan dia kenal tu Tuhan sama sekali. Kebanyakan ulama, antaranya ulama tasawuf juga, dia kata ruh itu adalah jisim. Bila jisim jenis jauhar biasa lah. Jisim yang ada dalam jasad kita. Setengahnya kata ada pada hati sanubari kita tu. Setengahnya kata ada pada hati sanubari kita. Itu tempat dia. Yang bila dia keluar, maka dikira keluarnya ruh itu.
maka matilah kita. Bila dia keluar, maka kita mati. Jadi itu ada khilaf lah di kalangan para ulama. Jadi sebenarnya tak wajib kita kena i'tikad ruh tu jauhar mujarrad ke ataupun jisim, tak wajib kita i'tikad. Wajib kita kena i'tikad tentang ruh, bahawa ruh itu adalah makhluk Allah. Ruh juga ada awal seperti mana makhluk-makhluk Allah yang lain. Bertempat ataupun tidak bertempat dia Allahu alam. Ini kerja Allah Subhanahu wa taala. Ni kadang-kadang orang cendeng ni bila ikut tasawuf, bila dia dengar ni dia faham lain. Dia faham dengan kefahaman yang berbeza dengan fahaman akidah ni, tauhid, orang kata syariat ni. Menyebabkan dia salah. Kalau betul maka ruh itu jisim yang tidak bertempat. Bila jisim mesti bertempat. Hak tu dia bukan jisim. Dia tak masuk dalam kategori jisim. Dia masuk dalam kategori jauhar al-mujarrad. Jauhar mujarrad. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Betul Orange juice. Assalamualaikum ustaz dan sahabat-sahabat syurga yang dikasihi sekalian. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan kita jadi ahli syurga belaka. Asia Abdul Qadir jazakallahu khair, kekandaku yang salihah. Tak Lisa. Tak lah Lisa tu. Okey, assalamualaikum warahmatullahi ustaz dan sahabat-sahabat syurga yang dikasihi Allah. Baik. Ada lagi soalan lain? Ada soalan lain ke tidak? Okay, kalau ada soalan boleh tanyalah. Ada soalan boleh tanya. Mana yang boleh saya jawab, saya akan jawab. Tak boleh jawab, saya tak jawab lah. Okey, rasa tak ada. Jadi kita berhenti setakat tu dulu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli afdhala salatin 'ala أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون وسلم رضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب فالحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته الفاتحة بنية القبول وتمام كل سؤل ومأمول وصلاح شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin 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 ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.